وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Dan sesungguhnya aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal soleh. Kemudian ia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya. Habis buat masalah. Lepas satu-satu. Macam-macam hukuman dah kena. Tak sikit-sikit juga. Kali ni saya terpaksa. Mungkin dengan cara ni boleh insafkan awak. Nak insaf, nak taubat. Tak payah tunggu tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Afikah binti Muhammad Nazri bernombor metrik I19103577 dan merupakan pelajar ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan. Pasti anda tertanya, kenapa kami memilih Jalan Taubat ini merupakan filem untuk kami kupaskan? Sudah tentu, pasti banyak pengajarannya, pasti banyak kebaikannya dan iktibar yang kami ingin kongsikan kepada penonton semua. Penonton-penonton yang dirahmati Allah, filem Jalan Taubat ini disiarkan pada 14 Mac 2015 dan disiarkan di TV3 serta diarahkan oleh Azman Haji Yahya atau kita kenali sebagai Jingo, dan terbitannya adalah JS Pictures. Penonton-penonton pasti sudah tertanya lagi, siapakah pelakon-pelakon yang terdapat di dalam filem Jalan Taubat ini? Maka jangan lari, jangan beralih daripada video ini. Kami akan terangkan siapa pelakon-pelakonnya. Pasti anda tertanya apakah watak yang dilakonkannya dan apa pula karakter-karakter yang dilakonkan oleh mereka. Dan sudah pasti pelakon utamanya adalah Syukri Yahya ataupun di dalam lakonannya adalah sebagai Zul, iaitu pelajar sekolah yang merasakan dirinya rendah, mungkin kerana masalah keluarga, mungkin kerana kesempitan wang dan juga mungkin malu kerana ayahnya bekerja sebagai tukang cuci. Saya tak boleh cerita lebih kerana sahabat saya akan cerita lebih panjang mengenai kisah ini nanti. Yang kedua pula, kita pergi kepada Nur Albaniyah Rafi'i, iaitu merupakan mak kepada Zul ini tadi. Siapa mak ni? Mak ni adalah seorang mak yang sangat baik, yang selalu menegur kesalahan anaknya, tetapi anaknya selalu tidak mengendahkannya. Maknya adalah seorang suri rumah yang sakit dan sehingga kadang-kadang sakit tenat, tetapi anaknya tidak sedar akan sakit emaknya. Malah apabila emaknya menegur anaknya itu, ayahnya pula membackup ataupun bila kita kata mengelak daripada anaknya itu dimarahi. Siapakah itu ayahnya? Pasti anda tertanya, ayahnya siapa ya? Ayahnya adalah bernama Tuan Mubarak Majid. Mubarak Majid ini ataupun kita kenali sebagai pelakon yang telah lama, pelakon veteran yang mempunyai pengalaman yang cukup luas, yang mempunyai ilmu dalam lakonan yang cukup luas. Lakonannya sangat mantap, lakonannya sangat menyentuh jiwa. Kadang-kadang bila saya rasa macam ya Allah, bagusnya lakonannya. Bila saya melihat kepada lakonannya mempunyai maksud yang mendalam, mempunyai kadang-kadang kita rasa seperti seolah-olah ayah kita yang mana sangat bekerja keras untuk menyara keluarganya, sangat bekerja keras membuat kerja lebih masa
hanya untuk membelikan baju baru buat anaknya. Saya tak boleh cerita lagi. Kenapa ayah ni nak belikan baju baru untuk anaknya? Ada kisahnya nanti. Seterusnya kita pergi pula kepada Encik Zulkifli Ismail. Siapakah Encik Zulkifli Ismail ni? Encik Zulkifli Ismail ni adalah ustaz. Ustaz di sekolah yang mana Zul bersekolah. Encik Zulkifli Ismail ni mempunyai perwatakan yang sangat baik. Perwatakan yang suka menegur anak muridnya apabila anak muridnya melakukan kesalahan seperti mencuri, seperti melakukan masalah disiplin dan sebagainya. Tetapi apakah teguran yang dilakukan oleh ustaz ni? Kita kena tahu banyak teguran-teguran yang kadang-kala kita mungkin ambil remeh tetapi sangat menginsafi kepada diri kita. Saya sangat tersentuh apabila ustaz ini melakukan tindakan untuk Zul serta dua sahabatnya lagi dengan memberi satu denda yang mana mengkafankan Zul ni tadi. Walaupun ia hanyalah salah satu cara tindakan, tetapi itu sebenarnya sangat menyentuh jiwa kerana dengan mengingati mati akan menginsafi diri kita sebenarnya. Maka bagi saya, apa tindakan yang dilakukan oleh ustaz itu sangatlah memberi impak yang positif, sangatlah memberi kesan yang sangat besar kepada jiwa kita sebagai seorang Muslim, sebagai manusia yang mana supaya kita mengingat bahawa setiap perkara yang kita lakukan itu, kita fikir baik buruknya, kita fikir syurga mahupun neraka. Maka saya serahkan pula kepada sahabat saya untuk menerangkan pula bahagiannya, iaitu sinopsis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Balkis binti Muhammad Khairi, nombor matrix I 1920488. Saya merupakan pelajar semester 3 dari kursus Kewangan Islam. Baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan pula tentang sinopsis bagi telefilm yang telah dipilih oleh kumpulan kami yang bertajuk Jalan Taubat. Baiklah, cerita Jalan Taubat ini bermula apabila terdapat 3 orang pelajar sekolah menengah, iaitu Zul merupakan watak utama yang dilakonkan oleh Syukri Yahya, Iman dan juga Atan. Mereka telah didenda oleh ustaz di sekolah mereka kerana mereka telah didapati mencuri duit tabung surau di sekolah mereka. Denda yang telah dikenakan adalah mencuci tandas dan juga mereka terpaksa mengikuti pembelajaran pengurusan jenazah. Denda yang dikenakan oleh ustaz mereka adalah untuk mereka bertiga ni agar sentiasa mengingati mati dan sentiasa mengingati taubat. Hasil daripada denda yang telah dikenakan, Zul, watak utama di dalam telefilm ini, telah menyatakan bahawa dia berasa insaf dan ingin bertaubat, ingin berubah, tetapi kata-kata itu hanyalah sekadar di bibir saja. Dia tidak berniat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Okay, seterusnya, Zul ini merupakan seorang anak seorang pencuci tandas dan juga ibunya mempunyai sakit semput. Zul ini suka melakukan aktiviti yang tidak baik, yang tidak bermoral dan juga tidak berfaedah seperti mencuri, mengusik orang dan sebagainya. Zul juga tidak mahu bertaubat kerana Zul berfikiran bahawa walaupun ayah dan ibunya melakukan solat, beribadah, tetapi ibunya tetap sakit dan ayahnya hanyalah bekerja sebagai seorang pencuci tandas. Okey. Cerita ini diteruskan apabila ayah Zul, iaitu Pak Ali, telah mengajak Zul ke kenduri doa selamat yang diadakan oleh Pak Mat, bapa pada Sofia, kerana Sofia dapat melanjutkan pelajarannya ke peringkat universiti. Tetapi Pak Ali mengajak Zul, tapi Zul menolak ajakan tersebut kerana Zul malu. Zul tiada pakaian yang baru yang hendak dipakai ke kenduri tersebut. Jadi Pak Ali berasa kasihan terhadap Zul dan Pak Ali telah berjanji kepada Zul untuk membelikan Zul pakaian yang baru.
Tetapi sesampai saja Pak Ali di tempat kerjanya, Pak Ali berasa ralat kerana Pak Ali tidak mempunyai wang yang mencukupi, sehingga kan Pak Ali telah meminta bantuan daripada rakan sekerjanya untuk meminjam wang dan meminta bantuan daripada bos di tempat kerjanya, sehingga kan Pak Ali terpaksa bekerja lebih masa semata-mata untuk mendapatkan wang tambahan. Jadi Pak Ali dapat membeli pakaian baru kepada Zul dan Zul serta Pak Ali pergi ke kenduri tersebut. Akan tetapi sampai saja di kenduri tersebut, Zul tetap berasa malu dan marah kerana orang kampung tetap menghina keluarga Zul kerana mereka menganggap Pak Ali yang bekerja sebagai pencuci tandas itu seorang yang kotor. Jadi Zul berasa malu lah. Zul berasa malu terhadap pekerjaan Pak Ali. Okay, baiklah, seterusnya. Walaupun setelah tahun berlalu Zul telah tamat sekolah, tapi Zul tidak mahu bekerja dan hanya duduk saja di rumah. Zul tidak mempunyai keinginan untuk sambung belajar maupun untuk bekerja. Zul menyatakan bahawa pekerjaan yang berada di luar sana itu tidak sesuai dengan jiwanya dan tidak kena dengan cita rasanya. Sehingga kan Zul juga menghina pekerjaan ayahnya sebagai seorang pencuci tandas. Okay, seterusnya. Zul, Atan dan juga Leman telah memilih jalan yang singkat untuk menjadi kaya. Mereka telah membuat aktiviti pemujaan untuk mendapatkan nombor ekor. Jadi, sebelum membuat aktiviti tersebut, ayah Zul telah berpesan kepada Zul supaya menjaga ibunya di rumah sementara ayah Zul keluar untuk menyertai aktiviti rukun tetangga di kawasan perumahan Zul. Tapi Zul tidak mengendahkan pesanan ayahnya dan Zul terus keluar untuk melakukan aktiviti pemujaan bersama rakan-rakannya. Sewaktu melakukan aktiviti pemujaan tersebut, Zul telah ditangkap oleh pihak berkuasa. Akan tetapi Zul tidak tahu bahawa ibunya yang sakit di rumah telah meninggal dunia. Okay, seterusnya ayah Zul telah menjamin Zul keluar daripada balai polis. Tapi Zul tidak tahu ibunya telah meninggal. Apabila ayahnya telah bawa Zul ke tanah perkuburan, Zul baru mengetahui bahawa ibunya telah meninggal dunia dan Zul berasa insaf sebentar. Akan tetapi Zul masih juga melakukan aktiviti mencuri. Seterusnya, Zul melakukan aktiviti mencuri di kawasan ruang solat di pusat membeli belah kerana Zul berasa tidak puas hati dengan seorang pekerja butik kasut di pusat membeli belah tersebut. Zul telah mencuri kasut pekerja tu kerana pekerja tersebut telah menghina Zul dan rakan-rakannya kerana Zul dan rakan-rakannya tidak mampu untuk membeli kasut di butik tersebut. Jadi Zul berasa marah dan sakit hati. Jadi Zul mencuri kasut pekerja tersebut. Okay, seterusnya. Zul telah menyatakan hasratnya untuk mula berniaga burger. Tetapi Zul telah memulakan perniagaan tersebut dengan modal yang dicuri daripada duit tabung masjid. Seterusnya, Zul pula terjebak dengan aktiviti penjualan dadah. Zul terperangkap ataupun Zul terjebak dengan aktiviti penjualan dadah ni apabila seorang lelaki telah memujuk Zul dan telah mengajak Zul untuk membuat aktiviti ini kerana dengan melakukan aktiviti penjualan dadah ini mereka dapat wang ataupun duit dengan kadar segera dan banyak. Akan tetapi, aktiviti penjualan dadah ini terhenti di tengah jalan kerana Zul telah melihat rakannya itu telah dikejar polis. Individu tersebut telah dikejar polis. Jadi Zul berasa takut dan Zul telah membuang dadah tu. Akan tetapi, setelah individu tersebut bebas daripada polis, individu tersebut kembali kepada Zul dan menuntut Zul untuk memulangkan semula dadah ataupun membayar semula nilai dadah itu yang bernilai RM3,000. Tetapi Zul tiada duit dan Zul telah membuang dadah tersebut. Jadi, untuk melangsaikan hutang tersebut, Zul mencuri lagi sekali duit tabung masjid. Tapi kali ini cubaan Zul gagal dan dia telah ditangkap oleh pihak masjid dan orang-orang masjid. Zul telah dipukul. Akan tetapi telah diselamatkan oleh bapanya.
bapanya turut dipukul dan tidak sedarkan diri di dalam hospital. Okey, sewaktu di dalam hospital itu, Zul sedar tentang kesalahan ini dan semuanya berpunca daripada dirinya. Zul telah menyalahkan dirinya kerana ayahnya belum sedar dan ibunya meninggal disebabkan salahnya. Walaupun ustaz telah menasihatkan Zul untuk bersabar dan jalan taubat masih terbuka untuk dirinya, tetapi Zul tetap menafikan perkara itu. Jadi, Zul sebenarnya ingin bertaubat dan dia telah memulangkan semula duit tabung masjid yang telah dicuri dan dikenakan hukuman mencuci tandas di semua masjid yang telah dia curi duit tabung tersebut. Jadi, sewaktu melakukan denda tersebut, Zul berasakan tak adil kerana diri dia dilahirkan sebagai seorang anak pencuci tandas. Ya, dan orang sekeliling menganggap pekerjaan tersebut adalah hina dan kotor. Seterusnya, demi membantu anaknya Zul, Pak Ali telah meminta bantuan daripada ustaz agar mengajar Zul untuk menguruskan jenazah sekali lagi dengan Pak Ali yang menjadi Pak Ali sendiri yang menjadi jenazah tersebut. Okey, hasil daripada permintaan Pak Ali, Zul membuatlah segala urusan jenazah itu. Akan tetapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda pemergian Pak Ali. Okay. Setelah kematian Pak Ali, Zul mendapat tawaran untuk melakukan ibadah haji untuk menggantikan tempat Pak Ali. Jadi Zul berasa insaf dan ingin menjadi yang lebih baik. Jadi Zul pun menerima tawaran untuk melakukan ibadah haji itu. Dan pada masa yang sama, Zul telah menyatakan hasratnya untuk menjadi sukarelawan untuk mencuci tandas di tanah suci Mekah. Dan tindakannya untuk menjadi sukarelawan pencuci tandas di tanah suci Mekah adalah kerana dia ingin menebus kesalahannya dan menebus kekesalannya terhadap ayahnya iaitu Pak Ali, kerana Zul sering menghina pekerjaan Pak Ali dan Zul ingin menjadi seorang yang lebih baik dan ingin bertaubat. Okay. Hasil daripada menjadi sukarelawan, akhirnya Zul pulang semula ke Malaysia dan dia telah menjadi seorang yang berjaya. Tetapi Zul tetap, walaupun telah berjaya, Zul tetap juga mencuci tandas di tempat kerjanya sebagai tanda Zul ingin merendahkan diri walaupun dirinya telah berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatino Ain bin Tripod, nombor metrik I1910373. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan apakah kebaikan dan juga keburukan cerita jalan taubat ini. Jadi terlebih dahulu saya akan menerangkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rentetan cerita jalan taubat. Baik, antaranya yang pertama adalah mendidik dengan berhikmah, di mana di dalam cerita ini ada agenda atau babak seorang ustaz yang memberi pelajaran kepada anak muridnya yang nakal dengan menyuruh mereka melakukan pembersihan tandas dan menghormati pekerjaan seorang ayah selagi mana tidak melakukan pekerjaan yang melanggar syariah, di mana melanggar syariah Islam seperti mencuri dan sebagainya. Dan terdapat juga agenda ataupun babak yang mana ustaz itu sendiri membantu muridnya membersihkan tandas bagi menunjukkan apa yang ustaz lakukan itu setanding dengan apa yang beliau katakan, di mana pekerjaan membersihkan tandas merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang mampu membersihkan hati dan merendahkan diri bila mana ada jawatan dan tidak sombong dengan sesiapa sahaja. Lagi pula, kebersihan juga merupakan salah satu daripada iman.
Seterusnya, kebaikan yang kedua adalah mengajar kita untuk menyantuni ibu bapa yang telah banyak berkorban masa dan juga tenaga untuk membesarkan kita sebaik mungkin. Sehingga kan jangan sesekali kita sebagai seorang anak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh kedua ibu bapa dan bercakap kasar terhadap mereka. Astaghfirullahalazim. Dan sebagai seorang anak, perlulah kita meringankan beban yang ditanggung oleh kedua ibu bapa kita seperti melakukan perkara-perkara kebaikan, dan sehingga akhir riwayat mereka kita sentiasa bekalkan doa kesejahteraan buat kedua ibu bapa, di mana di dalam rentetan cerita Jalan Taubat ini juga ada ditunjukkan agenda ataupun babak seorang anak lelaki ini. Pada awalnya dia sangat banyak melakukan kesalahan, lalu pada akhirnya dia insaf dan ingin membantu kedua ibu bapanya untuk menampung pembelanjaan keuangan. Lalu dia menjual burger dan seterusnya. Untuk menghormati pekerjaan ayahnya, dia sanggup melakukan pekerjaan cuci tandas di kota suci Mekah. Setelah itu, alhamdulillah, pada saat akhir riwayat kedua ibu bapanya, alhamdulillah dia telah menjadi seorang insan yang berguna dan memberikan manfaat kepada diri dia sendiri bahkan orang di sekeliling. Baik, seterusnya yang ketiga, kebaikan yang ketiga yang dapat kita ambil daripada cerita Jalan Taubat ini adalah mengajar kita untuk tidak berlaku syirik kepada Allah SWT dan jauhi perkara-perkara kemungkaran sehingga mampu membawa kemurkaan Allah SWT kepada kita. Dan jangan sesekali cepat menghukum seseorang tanpa bukti, kerana perkara tersebut akan mendatangkan kemudaratan di kemudian hari, di mana ada juga babak ataupun agenda di dalam cerita ini menunjukkan bahawa apabila tiga orang kawan lelaki yang ingin kaya lalu mereka melakukan perbuatan khurafat, perbuatan syirik dengan meminta dan memuja, dengan membuat satu pemujaan untuk meminta nombor ekor. Jadi perkara tersebut adalah amat-amat dilarang dan kita sebagai umat Islam adalah tidak boleh dan amat diharamkan sekali untuk melakukan syirik kepada Allah SWT. Dan pada akhirnya sebenar-benarnya yang memberi rezeki adalah Allah SWT, dan kita seharusnya dan perlulah memohon rezeki itu daripada Allah SWT agar keberkatan rezeki itu yang kita perolehi. Dan seterusnya, jangan sesekali kita cepat menghukum seseorang tanpa bukti, di mana ada rentetan juga peristiwa di mana ada salah seorang pemuda ini ingin sebenarnya nak mencuri, tapi dia masih belum mencuri. Lalu pemuda yang masih ada di dalam masjid itu menuduh dia mencuri, sedangkan duit belum lagi diambil. Jadi jangan sesekali cepat menghukum, perlu melihat dulu kebenaran sebenar-benarnya, baru melakukan tindakan apa yang sepatutnya dilakukan. Baik, seterusnya untuk kebaikan yang keempat adalah berkaitan dengan kematian, di mana di dalam rentetan cerita Jalan Taubat ini, sebaik-baik peringatan adalah kematian. Terdapat di dalam agenda cerita ini ada seorang ayah menyuruh anaknya belajar cara memandikan jenazah, menghafalkan jenazah dan mensolatkan jenazah. Lalu, dan untuk makluman semua yang mendengar dan juga menonton ini, ayahnya sendiri secara sukarela menjadi seorang jenazah bagi memberikan keinsafan kepada anaknya yang nakal, dan antara salah satu jugalah harapan bagi seorang ayah supaya anaknya menjadi anak yang berguna bila mana ketiadaan ayahnya di sisi anaknya. Baik, sidang hadirin sekalian, seperti mana yang telah diceritakan tadi berkaitan dengan kebaikan, jadi jalan cerita ini sangat-sangat banyak dan mampu memberikan ikhtibar dan pengajaran bagi siapa sahaja yang menontonnya, di mana bagaimana seseorang yang seringkali melakukan kesalahan sehingga pada akhirnya alhamdulillah menjadi seseorang yang sangat-sangat berguna, bahkan mendatangkan manfaat kebaikan untuk menjadi yang lebih baik bagi mendapatkan redha Allah dan keampunan Allah.
Namun demikian, terdapat juga sebenarnya keburukan dan juga kelemahanlah bagi saya yang patut ditambah baikkan dalam cerita ini adalah berkaitan dengan soal pergaulan dan juga aurat. Di mana dua aspek ini iaitu aurat dan juga pergaulan bagi saya ianya juga amat-amat penting untuk dijaga dan ditekankan. Jadi, seperti yang kita boleh lihat di dalam rentetan cerita Jalan Taubat ini, terdapat juga sebenarnya agenda ataupun babak yang tidak terjaga batasnya. Seperti contoh lakonan yang dilakukan oleh pelakon semasa menjadi watak budak sekolah yang mengacau budak perempuan sehingga kan budak perempuan tersebut merasa marah, geram, sedih lalu memukul budak lelaki itu sehingga kan berlakunya persetubuhan tangan di antara lelaki dan perempuan tu tadilah. Jadinya perkara tersebut tak manis untuk dipandang. Manakala ada salah satu babak yang ada salah satu juga babak ataupun agenda yang memaparkan aurat pelakon wanita perempuan terdedah bila mana tidak memakai tudung, tidak memakai hijab. Jadi perkara itu perlu jugalah untuk dielakkan bagi menjaga kehormatan, kesucian wanita supaya menyuruh pelakon tersebut menggunakan tudung supaya orang lain yang melihat cerita ini tidak akan memandang aurat wanita sesuka hati dan menginspirasikan wanita yang belum mengenakan tudung untuk mengenakan tudung biarpun bukan sekadar hanya di waktu persekolahan, bahkan di luar waktu persekolahan juga wajib mengenakan tudung atau hijab. Jadi seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat ke-31, maksudnya, dan hendaklah mereka menutupkan kain yang dipakai untuk menutup kepala, yakni tudung, ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau anak-anak lelaki mereka atau anak-anak lelaki suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau anak-anak lelaki kepada saudara-saudara lelaki mereka atau anak-anak lelaki kepada saudara-saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak suruhan yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Oleh itu, duhai wanita muslimah, kalian dan bahkan diri saya sendiri diwajibkan untuk menutup aurat seperti mana yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh itu, sekian saja daripada saya berkaitan dengan kebaikan maupun pengajaran melalui rentetan peristiwa Jalan Taubat. Penonton-penonton semua, setelah tadi anda mendengar sinopsis atau kisah Jalan Taubat ini daripada sahabat saya, Saudari Balqis. Dan selepas itu anda mendengar pula apakah kekurangan dan juga kelebihan yang terdapat daripada filem Taubat ini, iaitu yang disampaikan oleh Saudari Fatin. Maka saya teruskan pula dengan apakah hadis yang mungkin boleh kita kaitkan dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam filem Taubat ini. Yang pertama, kita lihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta kepada dunia dan benci kepada kematian, riwayat Muslim. Mengingati mati bukannya manusia itu meminta untuk kita lekas mati ataupun kita nak cepat mati ataupun meninggalkan segala urusan dan juga tanggungjawab kita di dunia ini. Sebaiknya ataupun secara mudahnya adalah apabila kita mengingati mati, kita akan menginsafi diri kita. Sebagaimana jikalau kita mengingati bahawa Allah, mungkin aku pun tidak tahu ajal aku bila, maka aku takut untuk aku berbuat salah.
Aku takut untuk aku melawan kepada ibu bapaku, derhaka kepada ibu bapaku. Aku takut untuk mencuri duit masjid. Aku takut untuk melakukan kesalahan kepada kawan-kawanku. Maka dengan mengingati mati itu akan menginsafi diri kita bahawa mungkin kematian itu sudah mendekati diri kita. Maka itu adalah hadis yang pertama. Yang kedua kita lihat kepada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matinya seorang insan itu, maka akan terputuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Riwayat Muslim. Apa yang kita boleh kaitkan daripada kisah jalan taubat ini sebenarnya? Sebagai seorang anak, apabila kita masih dikurniakan ibu bapa kita, kita masih ada lagi ibu bapa kita, gunakanlah masa sebaiknya untuk berjasa kepada mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Kerana apabila mereka telah tiada nanti, kita pasti rindu, kita pasti inginkan doa daripada mereka, kita pasti inginkan kata-kata daripada mereka, seperti mana yang dilalui oleh Zul sendiri. Mungkin sebelum ini ibunya selalu berpesan kepadanya untuk sentiasa berbuat baik, untuk bekerja membantu ayahnya, tetapi dia tidak mengendahkannya. Dia mengatakan bahawa ayahnya telah bekerja. Dia tak nak bekerja kerana dia tak nak menjadi seperti ayahnya, iaitu tukang cuci. Tetapi alangkah lebih baik sebagai seorang anak untuk membantu ayahnya bekerja bagi meringankan beban keluarganya. Apabila emaknya telah pergi, apabila ayahnya pula dijemput, ilahi, dia telah sedih yang teramat sangat. Dia mengalami sedih yang teramat sangat. Dia murung. Dia rasa bahawa dia rindukan segala pesanan, segala kata-kata daripada arwah ibu dan arwah ayahnya. Maka penonton-penonton yang dirahmati Allah, masih belum terlambat lagi untuk kita berbuat baik, untuk kita berjasa dengan ibu bapa kita. Mari kita teruskan dengan yang seterusnya. Adalah sangat penting untuk kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita perolehi, seperti apa yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amr ibnu Ash radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh amat beruntunglah orang Islam berserah diri dan berasa cukup dengan apa yang direzekikan oleh Allah serta berpada dengan apa yang diberikannya. Penonton-penonton yang dirahmati Allah, seperti mana di dalam filem Jalan Taubat ini, sudah terbukti bahawa ayah, iaitu ayah kepada Zul sendiri, sangat bersyukur walaupun beliau hanyalah seorang tukang cuci tandas, seorang tukang cuci bangunan, tetapi beliau rasa bersyukur dengan rezeki apa yang dimilikinya walaupun beliau sentiasa dihina. Dan bagi saya adalah kita sebagai masyarakat, apabila kita melihat orang lain, apabila kita melihat persekitaran kita melakukan kerja yang mungkin anda rasa tidak sama levelnya dengan anda, dan mungkin anda rasa mereka buat kerja yang hina. Tiada kerja yang hina di dalam dunia ini, asalkan pekerjaan yang kita buat itu adalah pekerjaan yang halal untuk kita mendapatkan rezeki yang lebih berkat. Maka kita sebagai orang Islam, kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang sekeliling yang berada ramainya itu, tidak ada hak untuk mengkerdil, tidak ada hak untuk menghina, tidak ada hak untuk mencaci orang lain, kerana setiap orang itu ada rezekinya tersendiri,
ada keberkatan yang tersendiri. Maka kita harus bersyukur dengan apa yang kita perolehi, kerana setiap rezeki itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya kata-kata daripada saya, daripada saudari Balkis, daripada saudari Fatin, maka berakhirlah juga video kami ini. Video kupasan mengenai jalan taubat ini. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil, banyak iktibar yang boleh kita lengkapkan pada diri kita. Sahabat-sahabat, penonton-penonton yang dirahmati Allah, kami ingin meminta maaf jika ada terguris hati anda semua, sama ada secara sengaja mahupun tidak sengaja. Semoga dengan penyampaian daripada kami semua dapat memberi sedikit sebanyak iktibar kepada buat diri kami sendiri sebenarnya juga, dan juga penonton semua.